Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita bersama sekali lagi. Kan semalam kita telah bercerita tentang berkaitan dengan manfaat jamat dari segi khasiat tradisinya. InsyaAllah hari ini kita juga akan meneruskan sharing kepada anda sahabat-sahabat yang sedang bersama saya live pada petang ini. Okey. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu manfaat yang kedua tentang gamat ni, bagaimana dia sangat bagus dalam meningkatkan imun sistem. Dan hari ini sebabkan ada pertanyaan kepada saya tentang berkaitan dengan masalah eczema, kan, masalah eczema, masalah kulit. So jadi siapa yang ada masalah kulit yang seperti eczema, psoriasis dan sebagainya, so bolehlah tag mereka supaya mereka dapat bersama dengan kita pada petang ini, insya-Allah. Okay, akan saya kongsikan kepada sahabat-sahabat supaya ramailah yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada petang ini, insya-Allah. Okey. Dan hari ini juga saya akan bawakan kepada anda satu testimoni yang akan bercerita dengan anda tentang bagaimana pengalamannya mengalami masalah eczema yang sangat teruk, okey, di Singapura. Dan kemudian selepas mengamalkan gamat, alhamdulillah dengan izin Allah, okey, keadaan eczemanya bertambah baik. Okey, so jadi kita insya-Allah saya akan bawakan kepada anda beliau untuk kita dengarkan bersamalah cerita daripada beliau. So jadi saya minta kepada anda rakan-rakan, bolehlah tag mereka, sesiapa yang ada masalah yang sama yang berkaitan dengan masalah kulit dan sebagainya, bolehlah anda tag mereka supaya mereka dapat bersama kita pada petang ini, insya-Allah. Okey. So jadi sebelum kita mulakan pada petang ini kan, jadi hari ini saya rasa semua orang pun sedia maklum, hari ini kita dah berada dalam lockdown. Lockdown yang hari ke berapa dah ni? Hari kedua ke ketiga? Hari ketiga dah kita dah lockdown kat sini. So, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi ilmu pada tuan-tuan dan puan-puan bila petang-petang ni kan. Selain daripada kat rumah tu, apa yang kita ada something yang kita boleh berkongsi ilmu untuk anda pada petang ini. Okay. Dan juga kita pun sedia maklum juga hari ini kes bertambah lagi naik. Hari ini dekat 8,000 lebih, masya-Allah. Okay, so this is real thing lah. This real thing yang kita tak boleh buat main-main. Kita kena take it serious dan follow lah apa yang kerajaan kata, follow SOP, kita follow kan. Dan selain daripada kita follow SOP, kita jaga diri kita, jaga kesihatan kita, tingkatkan antibody diri kita, keluarga kita, dan sama-sama kita saling mengingat, memperingati lah. So sebab itulah tujuannya hari ini saya buat sesi dalam 30 minit ini, insya-Allah just nak kongsi dengan anda ilmu bagaimana hari ini nak meningkatkan tahap kesihatan supaya kita semua, insya-Allah kan, ini sebagai salah satu ikhtiar dapat meningkatkan tahap kesihatan diri kita dan juga keluarga kita. Okey, so jadi so sebelum kita mulakan sesi petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita bernafas dahulu. Hari ini saya nak share dengan anda ilmu bagaimana pentingnya sangat ilmu pernafasan ni. Okey, sebab dalam keadaan suasana pandemik hari ini kan, so penting sangat untuk kita nak menguatkan kita punya imun sistem kita. Okey. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azian, apa khabar? Terima kasih di atas bersama dengan live petang ini. Okey, Kak Azian boleh tag Kak Azian punya rakan niaga, customer ke apa, mereka boleh dengar topik pada petang ini yang akan saya kongsikan, insya-Allah berkaitan dengan imun sistem dan spesifik sikit berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan eczema. Okey. So jadi boleh ajak mereka, boleh share video live ini dekat grup-grup Facebook dan sebagainya supaya mereka dapat info ini juga, insya-Allah. Okey. So jadi kita nak mulakan dengan pernafasan dahulu. Kan? Jadi mungkin tak ramai yang tahu macam nak bernafas ni kan, cara betul kan. Jadi saya kongsikan kepada anda satu teknik asas lah dalam pernafasan Yominda yang kita belajar, yang anda semua juga boleh belajar bersama dalam program yang telah kita aturkan. Siapa saja nak belajar boleh belajar. Okey, kita ada 3 bulan punya program bagaimana nak belajar teknik-teknik pernafasan Yominda sebagai seorang awareness consultant. So jadi kepada anda yang sedang mencari career sebagai satu peluang perniagaan ke atau satu peluang untuk mencari rezeki dalam dikala COVID ini banyak yang terjejas kan, so bolehlah
invest sikit kan, dalam RM150 saja tuan-tuan dan puan untuk 3 bulan punya khusus. Masya Allah kan, 3 bulan, bukan sebenarnya bukan 3 bulan, minimum 3 bulan kan. Sebenarnya selagi anda bersama dengan kita bantu anda macam mana nak develop anda punya personal branding, nak naikkan anda punya confidence level, hanya bermula dengan teknik asas pernafasan. Dan ilmu teknik pernafasan ni juga tuan-tuan dan puan sebenarnya sangat diperlukan oleh semua orang kan hari ini, especially dalam situasi ini. So kita kena tahu cara nak bernafas dengan baik. Ya Cikgu Ismail, apa khabar? Okey, terima kasih, insyaAllah. Tolong share Cikgu. Mudah-mudahan ramai lagi dapat tahu tentang ilmu ini, insyaAllah. Okey, jadi jom kita nak belajar tentang cara nak bernafas. Jadi cara nak bernafas yang betul sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah kita bernafas melalui hidung kita. Okey, kita bernafas melalui hidung. Ada orang yang bernafas melalui mulut tak? Ada juga kan. Ada yang bernafas melalui mulut juga kan. Tapi cara yang terbaik yang saya belajar dengan sifu saya, Sifu Fisa Nicole, okey, dalam program teknik pernafasan Yominda ni kan, ramai orang ada banyak teknik tapi saya belajar satu cara je. Satu cara ni saya praktikkan buat, memang power dia punya result dia. Okey. So jadi kita bernafas melalui hidung tuan-tuan dan puan. Okey, bila kita bernafas dengan kiraan 4 4 4. Mana kiraan 4 kita bernafas, kemudian kita tahan 4 dengan kiraan 4, kemudian kita hembuskan juga. Pernafasan tu melalui mana? Cuba teka kat mana? Mulut ke atau hidung? Selalu kita hembus nafas melalui mana? Cuba komen sikit kat bawah. Kan? Okey. So biasanya kita akan kalau secara general lah, sebelum saya tahu boy. Tahu pergi tu kan. Doa-doa ya lepas PKP ni keadaan baik sikit, kita boleh mengopi insya-Allah. Okey, so jadi kita boleh hembus nafas, kita hembuslah melalui hidung kita. Itu teknik yang betul lah. Ada orang kata melalui mulut, tapi sebenarnya pengalaman saya hembus nafas melalui hidung dengan mulut, sebenarnya hidung kita punya tahan nafas kita lebih lama, lebih panjang. Dan kemudian last kali tu kita contractkan perut kita. So yang contract tu yang best tu. Sebab apa? Lama-lama bila kita praktik buat, dia boleh menyebabkan perut kita cepat kempis dan kita rasa kecil tau dalam tu. Sebab apa? Sebab toksik tu telah dikeluarkan daripada badan kita. Okay? So jom kita cuba buat sama-sama lah. Alright. So pertama sekali tegakkan postur tubuh badan anda. Kan? So nak tegakkan postur tubuh badan ni pun ada cara dia. Tapi nanti saya akan share the next session live saya lah. So pastikan anda follow live saya ni setiap hari. Okay. So insya-Allah saya akan kongsikan ilmu-ilmu yang berbeza-beza. Dia tak adalah anda rasa boring kan, sama je kan. Ada benda-benda yang beza. Dan kalau anda ada soalan-soalan nak tanya, anda boleh letakkan di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan, kalau tak sempat jawab dalam sesi live ini, saya akan jawabkan dalam sesi live yang akan datang. Soalan-soalan anda. Okey, so kita mulakan tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkan tubuh badan kita. Kita tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Dan sekali tu kita kontrakkan perut kita. Okey, kita buat sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Okey, sekali lagi tarik nafas. Tahan. Hembus. Dan kita kontrakkan perut kita. Okey, so sebenarnya kalau anda buat peringkat awal ni kan, kalau buat mula-mula tak biasa, anda akan rasa macam tak selesa lah. Nafas macam tak cukup nafas. Itu biasa, normal. Okey. Dan mungkin anda juga akan rasa macam tiba-tiba macam berpusing-pusing kepala, rasa pening kepala lah. Kadang itu dipanggil healing crisis. Sebab apa? Sebab oksigen kurang dalam badan kita. So jadi bila kita buat dengan pernafasan yang betul, ya betul tuan. Tarik nafas melalui hidung dan kita hembus pun juga melalui hidung. Mulut kita tutup lah. Itu cara yang terbaik untuk kita praktikkan. So kepada anda yang mungkin tak biasa cara teknik pernafasan ini, so anda boleh praktik cara terbaik waktu ketika solat. Waktu ketika solat tu kan, sebelum kita nak takbiratul ihram tu, kita take nafas dulu dalam keadaan yang position yang agak tenang dan kita takbiratul ihram. Masya-Allah. Dia punya cara kita bersolat pun ini insya-Allah lebih tenang kan, dan bacaan solat kita pun sebenarnya agak berbeza tau. Ini pengalaman saya sendiri. Yang
Oh, yang kat perut tu, saya kata kontrak tu dia macam kita nak pakai seluar jeans kan, kita tahan perut kan. Kita kerahkan perut kita. Macam itulah. Kan cara dia tu. Okay, semuanya dalam kiraan Pak. So bila kita tarik nafas, kita berzikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita tahan nafas pun dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bila kita hembus pun kita hembuskan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu. Jadi ala-ala kita tarik nafas tu kan, kita berzikir. Kita niatkan masukkan segala penawar dalam tubuh badan kita, dan bila kita hembus keluar, kita niatkan keluarkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, insya-Allah. Kan? Boleh? Okey. Dan sebenarnya bila anda buat ni berpuluh-puluh tau. Saya pun sebenarnya lepas buat ni berpuluh-puluh rasa badan kita. Kan? Sebenarnya ini adalah salah satu teknik pernafasan melalui yoga. So dalam program kita ni kita panggil teknik pernafasan Yominda. So anda boleh belajar teknik ni. Bagus sangat ilmu ni kan. InsyaAllah belajar dengan guru dia. Saya pun belajar lagi dan ni saya kongsikan kepada anda cara basic asas. Okay, so boleh? InsyaAllah. Okay, so jadi petang ini saya nak kongsikan kepada anda tentang manfaat gamat yang begitu luar biasa, khasiat dia, yang mana kita mungkin tahu tentang sebab pasal gamat, semua orang tahu pasal gamat kan, semua terbayang kat Langkawi, betul tak? Kalau ingat Langkawi je terbayangkan gamat, kan? Tapi dan bila kita cakap dengan bayang gamat, macam mana rasa gamat tu? Orang akan terbayangkan bau busuk, betul? Rasanya masin, kan? Dan kebanyakan orang tak sanggup nak makan. Bila dia terbayangkan apa yang busuk tu, sebab dia terbayangkan minyak urut gamat yang botol kecil tu. Yang sekarang dulu RM1 lah, sekarang dah dekat RM2 dah. Lepas buat rasa segar, mata jadi terang. Betul cikgu. Betul. Silakan cikgu. Ini saya kongsikan ilmu ni. Moga-moga kita praktik selalu nak menguatkan kita punya paru-paru kita, insya-Allah. Okay, kita praktik selalu hari-hari kita buat. Okay. Jadi bila kita bayangkan gamat yang tradisional tu, of course lah kita terbayangkan bau busuk dengan rasa masinnya kan, dengan keladaknya kotor. Tapi hari ini alhamdulillah dengan teknologi kita telah menghasilkan produk-produk gamat secara saintifik. Maknanya gamat yang kita hasilkan kalau yang untuk makan ni tidak berbau busuk, rasanya sedap, baunya bau pandan. Kan rasanya macam buah kundur tau. Macam buah kundur. Jadi budak-budak pun boleh makan. Tak ada masalah. Kalau dulu kita nak makan sudu-sudu tu rasa berkira-kira kan. Sekarang ni teguk-teguk je. Sebab apa? Sebab kita nak booster immune system kita. Kita kalau boleh kita nak dapatkan tahap kesihatan kita paling optimum. Kan? Sebab bila kita dah bernafas, kita dah masukkan oksigen dalam darah kita. Betul tak? Oksigen akan masuk dalam darah. Tapi kalau darah kita tak cukup pekat, macam mana dia nak bawa segala nutrien? Darah ini juga perlukan nutrien-nutrien untuk dibawa kepada sistem tubuh badan kita yang lain, untuk diperbaiki ya. Mungkin ada tempat-tempat dalam tubuh badan kita ni yang rosak, yang cedera. So jadi dia perlukan rawatan segera. Jadi kita perlukan nutrien-nutrien tambahan yang dia perlukan oleh tubuh badan kita. Tapi masalahnya pemakanan kita yang kita makan hari-hari ni, adakah dia seimbang? Kalau ikut kita KKM, makanan kena ikut sistem piramid tu, betul tak? Sistem piramid, bukan sistem piramid. Gambar piramid makanan tu kan. Maknanya kena seimbang. Tapi hari ini jarang-jarang orang boleh susah nak ikutlah macam mana nak dapatkan makanan yang seimbang tu. Kita pun tak boleh nak agak-agak berapa banyak nak makan ni kan. So jadi basically apa yang kita perlukan adalah, dan itu baru cerita tentang makanan tidak seimbang. Kemudian cara penyediaan makanan pula. Kebanyakan makanan yang kita makan ni jadi hampas dah. Tak ada nutrien dah. Kan? So bila tak ada nutrien, macam mana badan kita nak buat self healing, kan? Macam mana antibody kita nak dihasilkan, sebab nutrien-nutrien dalam badan kita tak cukup. Even kita makan pun tak cukup. So that's why zaman sekarang ni kita suka atau tidak kita perlukan suplemen tambahan. Contohnya macam gamat. Kenapa gamat ni salah satu yang saya syorkan, satu berdasarkan pengalaman saya sejak daripada tahun 2005 dalam industri gamat ni, saya melihat bahawa gamat ni dia sejenis haiwan yang hanya makan saripati tanah. Okay, kita kena kembali balik kepada fitrah asal kita, iaitu Allah jadikan kita daripada tanah, maka benda yang kena masuk dalam badan tubuh kita kena banyak makan makanan daripada yang berasal daripada saripati tanah. So jadi apa contohnya? Macam sayur-sayuran, kan, buah-buahan, makanan-makanan yang makan inilah rumput, contoh macam daging, ayam kan. Tapi kalau kita kata contoh ayam lah, ayam hari ni pun dia membesar dalam keadaan yang tidak pijak tanah. Faham kan? Dia duduk kat atas reban. Dia diberi makan, dia tak cari pemakan sendiri. Kalau ada setengah tempat tu dipasangkan lampu sentiasa, dia tak bagi tidur. Sebab apa? Makan je sebab nak supaya cepat membesar. Kita cuba bayangkan,
ayam tu melalui proses yang tidak semula jadi, dan kita makan benda tu. Dan kita bagi pula anak-anak kita makan. Kan? So, benda tu dah masuk dalam badan kita. Macam mana kita nak keluarkan balik? Itu persoalan dia. Macam mana kita nak keluarkan balik? So, kita kena masukkan juga, kena neutralkan balik dengan saripati-saripati daripada tanah. Antaranya, gamat. Sebab gamat ni kaya dengan makanan yang berdasarkan asid amino. Dia adalah protein tinggi dan uniknya gamat ni, protein dia jenis, walaupun dia makanan yang sangat tinggi dengan protein, tapi protein adalah protein jenis molekul yang sangat halus. Maksudnya bila kita makan dia, tak sempat nak sampai ke hati, nak sampai ke buah pinggang nak proses protein tersebut. Dia terus meresap ke dalam tubuh badan kita, dan kita dah boleh dapat manfaat khasiat gamat tu dengan secepat mungkin. Kan? Jadi itulah kelebihan yang ada pada gamat ni. Sebenarnya kenapa kita perlu makan daripada sekarang. Okey, dan hari ni pula kita tengok spesifik pula dengan topik yang saya nak bawa hari ni, sebab ada yang tanya saya, bagaimana pula dengan orang yang ada masalah eczema ni, macam mana boleh ke orang yang ada alahan ni, dia boleh tak makan gamat ni? Okey, sebenarnya eczema ni adalah sejenis kita panggil tindak balas hyperactive badan kita yang boleh menyebabkan kesan pada kulit. Dia jadikan eczema lah, kalau resdung, kalau selalunya kalau orang ada eczema ni biasanya dia akan ada masalah mungkin resdung, asma, kan, dia itu adik-beradik lah tu, kan, dia berkaitan. Okey, kalau ada simptom-simptom tu, cuba tengok. Macam anak saya dulu, dia ada asma dan dia ada masalah kulit eczema, kan. So tapi alhamdulillah lah, sekarang dah tak ada asma dia. Sebab daripada awal tu saya dah memang bagi dia makan jenis gamat ni sebab nak menguatkan dia punya immune system dia. So kita nak tengok apa sebenarnya yang menyebabkan eczema. Ada banyak faktor, tapi basically faktor yang antara yang saya percaya mungkin kemungkinan itulah antara faktor dia, sebab berdasarkan pengalaman dari segi keturunannya adalah penyakit-penyakit itu semua, kan. Jadi saya tengok satu berkaitan dengan autoimmune, kan. So autoimmune ni ada sejenis keadaan di mana kita punya antibody kita yang attack diri kita sendiri. Kan. So jadi bila antibody kita terlalu aktif, okey, dia bekerja lebih daripada sepatutnya, akhirnya dia dah serang benda-benda asing yang lain dah tak ada. So dia attack pula benda-benda yang baik yang ada pada badan kita. Contohnya mungkin dia attack platelet, dia mungkin attack sel-sel saraf dan sebagainya. So akhirnya terjadilah penyakit-penyakit lain pula, kan. So bagaimana kita nak stablekan kita punya immune system ni? Itu satu. Itu yang berkaitan dengan autoimmune. Ada juga setengahnya yang berkaitan dengan immune system yang begitu rendah. Kan, contoh bila kita stres sangat, bila kita terlalu stres boleh menyebabkan immune system kita drop. Bila oksigen kurang daripada dalam darah kita juga, oksigen boleh menyebabkan kita punya immune juga, kita boleh menyebabkan kita drop. Dan malah sebenarnya kalau kita dalam keadaan dehydration pun juga sebenarnya boleh menyebabkan kita punya immune system kita drop. Kan, itu belum cerita lagi benda-benda lain lah. Kan, tapi saya cerita benda yang very common yang kita tak perasan, antaranya stres. Sebenarnya hari ini ramai orang stres. So bila stres, dia akan menyebabkan immune system kita drop. So this is very important untuk kita pastikan kita dapat kontrol, kita dapat uruskan kita punya stress level kita. Itu yang tadi cikgu tanya tadi tu, kan, nak cerita pasal apa, bab urutan release stress tu. Dulu kita buat urutan release stress tu, salah satu teknik untuk anda riliskan stres anda. Tapi ni dah tak boleh nak menyentuh ni buat masa ni. So kita ajar melalui teknik pernafasan. Rupanya dengan pernafasan yang betul juga boleh bantu anda tenang. Yang penting kita nak tenang dulu. Okay, so now kita nak tengok bagaimana gamat ni sebenarnya boleh membantu mereka yang ada masalah, especially yang berkaitan dengan eczema ni, dan juga mereka yang ada masalah dengan berkaitan dengan immune system. Okay, so pertama sekali ada 5 manfaat. Ada 5 manfaat bagaimana gamat ini membantu selesaikan masalah berkaitan dengan kulit ni, dengan eczema dan sebagainya. Pertama adalah dia bantu untuk memupuk sistem imun tubuh badan kita dan menstabilkan sistem imun badan kita. Insya-Allah, kan. So jadi poin yang pertama tadi apa? Dia memupuk sistem imun dan menstabilkan imun sistem tubuh badan kita. Jadi bila kita dalam keadaan yang imun sistem kita terlalu rendah dan kemudian tidak stabil macam saya kata tadi autoimun tu, maka kita boleh mengamalkan gamat ni. Sebab gamat ni memang ada kajian menunjukkan bahawa dia sangat membantu untuk menstabilkan immune system, kan, dan mungkin efektif pada mereka yang ada masalah berkaitan dengan autoimun ini. Okay.
Kemudian yang kedua faktor dia adalah gamat ini mengandungi bahan yang bertindak sebagai antihistamin yang boleh mengurangkan kegatalan. Kan? Dia juga ada bahan antihistamin. So kalau macam orang yang sesama ni biasanya doktor akan bagi ubat inilah antihistamin. Betul tak? Kan supaya apa dia, kalau orang yang batuk ke apa, dia akan bagi ubat antihistamin supaya nak mengurangkan kegatalan tu. Kan? Tapi ubat tu boleh menyebabkan batuk. Tapi dalam gamat ni dia dah ada antihistamin semula jadi. Sebab itulah kenapa kita tengok bila orang yang makan gamat ni dia boleh rasa kurang gatal dia. Kan? Okey, itu poin yang kedua tuan-tuan dan puan. Yang ketiga gamat ni ada anti keradangan semula jadi. Itu yang paling penting tu, anti keradangan. Dia bantu mengurangkan keradangan dan masalah hypersensitivity pada kulit. Itu poin dia. Okey, di samping dia mengandungi kolagen yang sangat tinggi, natural collagen. Jangan salah, enggak selalu dia kata gamat ni kaya dengan kolagen, dia terbayang ni kolagen, nanti orang ni tak boleh makan kolagen, ada orang tak boleh makan kolagen. Okey, kena faham bezakan kolagen yang natural dengan kolagen sintetik. Okey. Kalau produk-produk yang berkaitan dengan produk kolagen, itu semuanya kebanyakannya adalah sintetik. Okey, anda kena cek, tengok sumbernya datang dari mana, bagaimana dia proses. Tapi dalam jeli gamat ni, tuan-tuan, okey, kita memang ambil sumber asas dia adalah daripada air gamat. So bila air gamat ni dia memang kaya dengan protein kolagen semula jadi. Kan? Dan kalau kita ambil sikit jeli gamat tu bersapu dekat kulit, dia boleh meresap terus dalam kulit tu. Kita boleh nampak beza. Kalau anda sapu kat muka, bagi rata, lepas kering tu nampak kulit tu tegang rasa. Kan? So dia sangat high concentration dengan kolagen. Kan? Dan dalam gamat dia juga ada vitamin E dan juga sebagai pelembab. So untuk apa ni kolagen ni? Untuk bahagian kulit kita. So jadi dia bantu untuk merawat. Kalau orang yang ada eczema kan kulit dia kan ada garu-garu gatal. So jadi dah cantik kulit tu. So jadi bila makan gamat ni secara automatically dia juga memperbaiki kawasan permukaan kulit dia. Nampak lebih lembab. So bila lembab dia tak kering, dia tak adalah gatal. Kan? Okey. Dan juga gamat ni juga bantu untuk menyembuhkan luka. Kan? Bila kita dah garu kan luka-luka kan. So menyembuhkan luka, dia bertindak sebagai anti jangkitan, okey, membantu melegakan ruam dan mempercepatkan penumbuhan tisu kulit yang baru. Nampak tak? Banyak kan fungsi gamat dia kan? Okey, mengurangkan kegatalan, saya kata tadi antihistamin, anti jangkitan. Dan sebenarnya bila kata anti jangkitan ni, bila kita amalkan gamat ni, sebenarnya sangat sesuai dengan hari ni. Hari ni kan kita tahu kan dengan isu COVID ni sekarang ni melibatkan immune system. So jadi bila dia melibatkan kata anti jangkitan ni, means dia akan bantu menguatkan kita punya antibody kita. So kita punya antibody agak lebih stable sikit berbanding sebelum ini. Kan? Kalau macam saya dah macam saya ni punya amalan ni kadang-kadang saya ni jarang makan, dah lama tak makan Panadol. Cara saya alternatif saya adalah dengan gamat ni je lah. Gamat dengan minum air banyak. Itu je. Kita rasa badan ni, saya bagi tips kepada anda boleh cuba amalkan. Kalau anda rasa badan tak sihat aja kan, rasa macam je badan tu kan, anda minum jeli gamat ni lebih sikit, ambil dalam 2-3 sudu, kadang makan lebih. Saya kadang-kadang tak main sudu, sekarang dah macam itu je sekarang. Kan? Sebab kita tak apalah, kita buang duit sikit pun invest dekat kesihatan, saya rasa berbaloi. Kan? Dan kemudian saya pun jadi member. Kita jadi ahli, kita spend untuk dekat kedai kita sendiri, kan, duit tu pergi mana pun pergi balik kat kedai kita kan. So jadi kita dapat profit juga, so tak rugi kat mana pun. So kita tenggang je macam tu. Dalam saya rasa lebih, kalau anda nak dapat sukatan tu berapa sudu nak makan, makan je 3-4 sudu makan. Lepas tu anda minum air banyak, air kosong banyak, lepas tu anda rehat sekejap. InsyaAllah InsyaAllah dalam masa sampai 24 jam lah, kalau anda tidur malam tu, besok pagi tu bangun tu anda akan dapat fresh balik, insyaAllah. Kan? Apa Kak Zian kata? Kak Zian kata, saya kalau tak sihat, batuk, saya telan gamat, tak sentuh ubat doktor. Betul? Saya pun sebenarnya dah lama tau, tak makan ubat doktor tau. Alhamdulillah lah. Even macam anak-anak pun kadang-kadang memang saya dah biasakan lah, kalau ubat doktor, ini dulu. Kan? Ini dulu. Sebab asal yang penting keadaan dia baru nak jadilah. Kalau dah teruk sangat tu, pergilah jumpa doktor, jangan biarkan pula kan. Tapi kalau baru-baru nak jadi tu, dengar-dengar sikit, jangan tunggu teruk. Dia gamat, insyaAllah. Betul. Oh, Mami ada sekali. Mengajarkan kata apa?
Gamat bertindak juga sebagai pencegahan dan merawat. Betul, dua fungsi yang berbeza. Yes, betul. Dia sudah semalam saya share, gamat ni ada khasiat tradisi kan, dia boleh merawat dan juga mencegah penyakit, dan kemudian dia ada dua fungsi tu. Itu fungsi tu yang luar biasa tu, bukan sekadar suplemen biasa ni. Okey, sebab dia boleh digunakan sebagai remedi semula jadi untuk tujuan rawatan tuan-tuan dan puan. Okey. Dan yang terakhir poin untuk berkaitan dengan eczema ni tuan-tuan, dia bertindak sebagai bahan penahan sakit semula jadi. Okey, tak kisahlah sakit apalah, sakit lutut ke, keradangan ke, bengkak-bengkak ke apa, sakit kepala ke, kan? Dia macam painkiller. Okey, ada kajian, ini kajian yang telah bukan ini kajian betul yang telah dibuat oleh Profesor bukan dia apa nama dia? Dia dah datuk dah, Datuk Profesor Dr. Rizwan Hashim. Okey, dia dah pencen dah pun. Dulu kita panggil dia Bapak Gamat Malaysia lah. Dia telah mula melakukan kajian gamat secara saintifik ni pada tahun 1984. Maknanya waktu saya lahir tu dia dah mula start buat kajian tu. Sampai dah berapa puluh tahun dah tu. Jadi dia kata, dalam kajian dia antara berkaitan dengan painkiller ni, dia punya kekuatan dia tuan-tuan dan puan menyamai kekuatan morfin. Tahu morfin? Morfin dia selalu tentera kalau dia pergi berperang, kalau kena tembak ke cedera apa, dia nak tahan sakit tu dia akan letak morfin dekat situ. Kalau tengok kan cerita-cerita perang-perang Mak Saleh ni kan, dia akan letak sebut putih tu kan, morfin kat situ sebab nak tahan nak tahan sakit kat situ, dan juga nak menghentikan bleeding kat situ. Okey. So, Profesor Ridwan Hashim buat kajian, dia kata kekuatan itu sama macam morfin. Itu dibuktikan secara saintifik. So, kalau anda sakit kepala ke, anda ada masalah period pain, especially wanita kan, senggugut ke apa, ikhtiarkan dengan gamat ni dulu. Yes, betul. Apa kat saya kata, pendek kata, apa saja sakit gamat saya minum, sakit hati pada gamat. Betul. Sebab apa? Sebab dia ada sifat penenang, release stress dan buang sakit hati. Betul, sebenarnya gamat ni dia ada bahan penenang semula jadi tuan-tuan dan puan. Kan bila kita makan sebenarnya berapa badan kita ni dapat makanan yang sihat. Bila dapat makanan sihat, dia akan lebih relax dan lebih tenang. Okay. So jadi saya nak bawakan kepada anda tetamu saya, jauh saya bawa ni daripada Singapura, yang akan berkongsi dengan kita pada petang ini pengalaman beliau menggunakan produk Gamat Gold ni untuk masalah berkaitan dengan eczema ni. Kan? So jadi dan cerita adik ni saya rasa telah banyak membantu ramai mereka-mereka yang ada masalah eczema, okey, untuk dapatkan keyakinan. So anda boleh dengar cerita dia sendiri dan insya-Allah mungkin anda boleh tergerak hati nak mencuba. Kan, mana tahu kan, ikan ikhtiar ini dapat membantu meningkatkan antibodi anda, dan juga kalau anda ada masalah eczema yang sama macam adik kita ni, dia boleh bantu selesaikan masalah ini. So jadi jom kita bersama dengan adik Nas kita daripada Singapura. Assalamualaikum, my name is Nas. I'm from Singapore. Since 2014, I've been experiencing severe eczema on my skin, especially my feet and my hands. So I tried a lot of medication, especially doctor's medications, the steroids, which are of no use. So I stopped using that after I researched and Google the dangers of steroids. So I went to natural supplements and natural ointments. So I tried coconut oil. Coconut oil was good, but it was still macam masih basah. The nana, the liquid, the yellow liquid all masih come out. So I still look around what other supplements was good, which I can use. So I look upon tingkat luar ada poster which look the same like my horrible skin. So I went in and I tried. And I tried, the Cik Norma told me to use 3 months. If it's not good, tak berkesan, don't come anymore. So I tried and alhamdulillah only 3 days I use it. The skin was very different. So it really helped my skin, and from last time I only wear slipper, now I can wear shoes. Yeah, so alhamdulillah, thanks to the Gamat Gold, which really helped my skin a lot, and I recommend this if you have the same skin conditions to use the Gamat Gold. Ya, itulah dia adik Nas. Alhamdulillah. Okey, syukur Allah telah berikan keizinannya dengan mengamalkan Gamat Gold.
yang dia boleh hanya pakai sapu jari gamat je awal tu. Dia makan jari gamat, dia sapu dalam masa 3 hari, kulit dia dah menjadi lembab, luka pun dah jadi cantik. Okay, alhamdulillah. Okay. So jadi itulah dia perkongsian saya pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan. Hopefully anda mendapat something yang bermanfaat kepada diri anda. So jadi kalau anda nak dapatkan stok jari gamat, anda boleh hubungi saya ataupun anda boleh hubungi mereka yang ada saya punya tim-tim. Kan kita punya tim yang letakkan nombor kontak dekat bahagian ruangan komen. Anda boleh hubungi mereka jika anda berada di kawasan berdekatan dengan mereka. Okey. So kalau siapa duduk dekat kawasan area dengan Ampang ke Padang Jaya ke apa, boleh hubungi saya insya-Allah. Okey, saya boleh bagi sekali dengan consultation kan bagaimana cara pemakanan yang betul dan bagaimana anda nak dapatkan. So jadi walaupun dalam keadaan kita hari ni lockdown, jangan risau, stok sentiasa ready. Kan kita semua dah ada ready stok dah untuk anda. Okay, anda just hubungi kita bantu anda untuk dapatkan stok dan kita post je dekat anda. Kalau anda nak cepat, kita hantar guna Grab. Yang penting anda dapat cepat gamat ni dan alhamdulillah juga saya dah fahamkan juga ramai juga kita punya rakan niaga kita yang telah pun menghantar gamat-gamat kita ni juga masuk ke hospital, even pusat-pusat kuarantin yang ada di Malaysia ni untuk pesakit-pesakit COVID yang sedang dirawat di hospital. Kan yang mana ada positif COVID tu, alhamdulillah kita bantu mereka. Ini salah satu ikhtiar lah kan. Sebab selagi belum ada penawar yang spesifik, ini adalah mungkin solution yang boleh dipertimbangkan untuk anda. Okay. So besok saya akan share pula nanti topik berkaitan dengan gamat ini dari segi apa manfaat yang ada dalam gamat ini. Okay. So banyak lagi topik-topik yang kita boleh kongsikan. Mungkin besok saya cerita tentang 3 serangkai. Kan? Sebab kita tengok juga mereka yang ada 3 serangkai ni berisiko tinggi juga. Okay, terhadap jangkitan daripada jangkitan COVID ni kan. So jadi dengan 3 serangkai ini bagaimana gamat ni boleh membantu mereka yang dah ada penyakit 3 serangkai ni tuan-tuan dan puan. Boleh? InsyaAllah. Okey, so jadi saya rasa setakat itu saja. Dan kalau anda ada soalan anda nak tanya saya ke apa, anda boleh letakkan di ruangan komen. Dan insyaAllah saya akan cuba menjawabnya untuk di masa akan datang. Okay? Dan jika topik itu berkaitan dengan apa yang saya share dalam sesi live saya seterusnya, nanti saya akan bawakan topik tersebut dalam sesi sharing live saya pada petang ini insyaAllah. Okey, saya rasa setakat itu saja slot sembang gamat 30 minit bersama saya, Prof. Zariman bin Mansur daripada Kuala Lumpur. Moga-moga insyaAllah mendapat manfaat daripada semua. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda di puncak kejayaan pagi.